اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita baru sahaja selesai bacaan Yasin sebentar sahaja tadi. Moga-moga dengan bacaan Yasin itu dapatlah kita mengambil berkat dan juga rahmat, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana di dalam doa selepas membaca Al-Quran yang saya bacakan tadi, yang mana maksud dia, ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang kami tak ketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin amin rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus menyambung pengajian kita. Semalam kita telah mengaji Al-Quran bersama dengan panel kita, iaitu di dalam topik yang sama, iaitu tafsir dan taranum. Hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita, iaitu di dalam surah Al-Ghafir ayat 49 hinggalah ayat yang ke-51 bersama dengan saya Da'i Fahmi, dan juga dengan panel kita yang hebat lagi bijaksana, iaitu Ustaz kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah, sihat seperti biasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sihat Ustaz. Alhamdulillah, macam inilah. Maintain makin naik Ustaz. Alhamdulillah. Berat makin naik. Betul sihat. Alhamdulillah, amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 7726 1603 ataupun di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Seperti biasa, sediakan pen, sediakan buku nota, sediakan apa jua untuk kita menimba ilmu pengetahuan pada pagi ini. Ambil wudu, ambil mushaf Al-Quran, dan sama-sama kita akan baca bersama-sama dengan ustaz kita. Dan jangan lupa untuk kita hayati bacaannya, kemudian kita amalkan, dan kemudian kita dengar apakah maksud yang tersurat dan tersirat di dalam topik kita pada pagi ini, iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 49 hingga 51. Semalam ustaz kita dah bacakan ayat yang ke-46 hinggalah ke-48. Dan semalam juga ustaz telah bacakan ayat tersebut dengan taranum sabar. Hari ini nak baca dengan taranum apa ustaz? Sikah. Masya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada ustaz insya-Allah. Dipersilakan. Terima kasih Da'i Fahmi, para penonton, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semua berada dalam kesejahteraan, kasih sayang, dalam naungan serta peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pagi yang indah ini dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan sementara, dan kita kepada Dia jualah akan dikembalikan. Baik, hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam tafsir dan taranum ayat 49, 50 dan 51. 3 ayat saja. Betul. 3 ayat. Barangkali ada yang kata 3 ayat sikitnya Ustaz, dan 3 ayat dan 1 jam setengah cukup. Banyak tu kan. 3 ayat ni sikit, masa banyak. Tapi padahal kita punya pengalaman sebelum-sebelum ini, 3 ayat
macam masa tak cukup. Betul. Dia betul. Sebenarnya bila kita buat pemerhatian, pentafsiran, dia akan mengambil masa yang panjang. Sebab kita nak faham satu persatu supaya tafsir ini betul-betul jejak. Dan dapat masing-masing atau setiap kita yang memerhatikan atau mengikuti dapat merasakan kehebatan, keindahan serta keluar biasaan kalam Tuhan. Berbeza dengan bicara manusia. Apapun hari ini kita baca dulu sebelum kita melihat lanjut mengenai pentafsiran-pentafsiran yang telah disajikan oleh sarjana Islam untuk kita ambil manfaat bersama. Ayat 49, 50, 51 seperti mana saya janjikan, kita cuba lagu Sikah hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تأتيكم رسلكم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita sama-sama perhatikan terjemahan bagi ketiga-tiga ayat ini bermula ayat 49. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dan berkatalah pula orang-orang yang ada dalam neraka kepada malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam, pohonkanlah kepada Tuhan kamu supaya ia meringankan sedikit azab seksa dari kami barang sehari. Ayat 50. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala
qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Malaikat penjaga neraka menjawab, bukankah kamu telah didatangi rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan, iaitu yang menyatakan akibat perbuatan derhaka kamu? Mereka menjawab, ya, telah datang. Malaikat-malaikat itu berkata. Mereka jawab, siapa? Penghuni neraka jawab. Mereka kata, ya, telah datang. Malaikat itu berkata, jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri. Dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka berada dalam keadaan duka cita dan kecewa sahaja. Ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi pada hari kiamat. Begitulah 3 ayat yang kita baca dan kita perhatikan terjemahan. Tadi saya ada silap sikit, qalu awalam taku ta'tikum. Dia kalimah ni susah, jarang kita jumpa taku. Taku ni jarang sangat kita jumpa, tapi itulah, kena berhati-hati. Baik, ketiga-tiga ayat ni menggambarkan keadaan dialog di antara penghuni neraka dan juga penjaga neraka. Rentetan daripada perbincangan kita sebelum ini, apabila adanya dialog di antara penghuni neraka dan juga orang yang menyebabkan mereka masuk neraka bersama pembesar-pembesar ataupun pemimpin-pemimpin mereka yang bawa mereka kepada kesesatan. Dialog dalam ayat 3 yang sebelum ini, 46, 47, 48. Hari ini 49, 50, 51. Bawa episod baru bila mereka sudah mengalami hopeless, seperti mana saya maksudkan tadi atau saya sebut semalam, hopeless. Bila mereka minta bantuan kepada teman-teman yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, teman-teman tu kata, kau tak nampakkah aku dengan kau sama keadaan? Siapa nak tolong siapa? Hopeless. So bila pemimpin dan pembesar mereka tak dapat membantu keadaan mereka dalam neraka, apa mereka buat? Mereka cuba cari perhatian orang lain, iaitu penjaga neraka. Di situlah mereka pula minta kepada penjaga neraka itu. Allah Ta'ala sebut, li khazanati jahannam. Khazanah maksudnya menjaga neraka. Maka berlakulah dialog. Ingatkan balik, bukankah kamu juga didatangi oleh Rasul yang memberi peringatan mengenai hari ini, mengenai pembalasan, supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada perintah-perintah Allah. Kan semua itu datang atau tidak? Mereka jawab dengan jujur pada hari tersebut, qalu bala. Mereka mengaku, ya betul lah dia datang. Kalau begitu, kamu sendirilah doa. Kenapa kamu nak minta kami tolong doakan atau nak minta kami tolong bantu? Yang mereka minta tak banyak. Yang mereka minta hanya kalaulah boleh diringankan azab untuk 1 hari sahaja. 1 hari, only one day. Seperti mana 1 hari di dunia. Ada beberapa tafsiran mengenai hari. Kita akan lihat perinciannya dalam bila kita mula mentafsir setiap satu ayat. Dalam ayat ke-51, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu betapa sabatnya para rasul dan Nabi dalam buat kerja dakwah dan juga mereka yang beriman. Rasul akan berhadapan dengan ujian, pengikut-pengikut Rasul juga akan berhadapan dengan ujian. Dengan kecaman, dengan ancaman, dengan pelbagai kacau bilau yang dilakukan oleh masyarakat setempat supaya dihalang dakwah nabi-nabi, rasul-rasul. Kita pun tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirancang untuk dibunuh sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan juga beberapa orang sahabat dapat menyelamatkan diri. Semua itu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dalam bentuk bukti untuk manusia mendapat balasan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberi alasan. Sebab itu di hujung ayat, yauma yaqumu wa yauma yaqumul ashhad, dan apa saja manusia lakukan pada hari saat kebangkitannya, maka saksi-saksi itu akan datang memberi keterangan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Adil, tidak akan menzalimi, tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada kebaikan manusia. Begitulah
tidak akan melebihkan sedikit pun daripada kejahatan ataupun kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Masya Allah, terbaik Ustaz daripada penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus mulakan daripada ayat 49 hingga 51. Mungkin Ustaz boleh jelaskan mukadimah berkenaan dengan ayat 49 Ustaz. Ustaz boleh terangkan berkenaan dengan ayat 49. Ya, terima kasih Daim Fahmi. Ibu ayah, cuba kita perhatikan ayat 49. Ayat 49 Allah berfirman, wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam. Kita stop dulu finnar. Sebelum ni, cuba perhatikan, pinjam mata tu, bawa lagi mata tu, kejap tengok ayat sebelum tu, 46, cuba mata kita melilau, tengok kejap. Ada perkataan istakbaru. Istakbaru, membesar diri, membongkak diri, rasa mereka lah hebat, mereka lah yang luar biasa, mereka boleh selamatkan. Tapi bila sampai dekat ayat 49, tak ada dah perkataan istakbaru. Tak ada dah. Sebab istakbaru itu adalah satu gelaran yang dinobat, sifat yang dinobat kepada mereka yang engkar, istikbaru. Bongkak, besar diri. Dalam ayat 49 tak ada dah. Kalau nak sebut balik, wa qala alladhina istakbaru finnar. Atau qala alladhina finnari alladhina istakbaru. Tak ada. Dia qala alladhina finnar. Siapa yang kat neraka tu bercakap? Ayat dia Fahmi. Siapa cakap? Yang kat neraka tu. So tak perlu lagi dah sebut kenapa dia di neraka. Betul. Sebab sebelum itu telah pun diberitahu yang istakbaru ini, mereka ini adalah ahli neraka. Bila dah masuk, tak payah ulang dah. Tak perlu sebut siapa? Lah. Yang kat neraka tu, yang kat neraka cakap. Takkan kita nak kata yang kat neraka tu siapa Kenapa kat neraka tak? Yang awal ayat sebelum tu telah memberitahu kita bahawa mereka itu selayaknya masuk neraka. Li khazanati jahannam. Perkataan khazanah. Khazanah ini membawa maksud penjaga. Khazanah. Kita pun sebut khazanah. Ini khazanah kita kena jaga. Ini khazanah kita. Khazanah adalah benda yang dipelihara, dijaga. Jadi pemelihara atau penjaga neraka Jahannam dipanggil khazanah. Li khazanati Jahannam. Perkataan khazanah ini ada disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Yang sempat saya mentelaah malam tadi ialah surah Az-Zumar ayat 71. Dalam surah Az-Zumar ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dan dibawalah orang-orang yang melampaui batas, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, dibawa mereka ke jahannam zumara, maksudnya berkumpulan-kumpulan. Bila sampai dekat pintu neraka, penjaga neraka tanya, li khazanatuha aw qala awalam ya'tikum rusulukum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Jadi soalan sama. Penjaga neraka tanya, kamu datang sini ni, takkan kamu tidak pernah didatangi seorang rasul, nabi memberi peringatan mengenai hari ini? Mengenai hari pembalasan. Kenapa kamu mengenai hari pembalasan ataupun kamu diberitahu adanya akhirat, adanya neraka, adanya syurga. Ada atau tidak? Tak ada seorang pun yang kata tak ada. Semua mengaku ada. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak lagi kupasan-kupasan yang akan dikupas oleh Ustaz kita nanti. Kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Ghafir, sambungan ayat yang semalam iaitu ayat 49 hingga ke 51 hari ini. Jadi hari ini dikeluarkan oleh saya sendiri Da'i Fahmi dan juga bersama dengan saya panel yang tak kurang hebatnya, memang sangat-sangat hebat lagi bijaksana, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baik, insya-Allah kita tak nak buang masa untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tafsir yang kami gunakan pada hari ini adalah tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dihasilkan oleh Syekh Abdullah Basmih, terbitan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus kepada sambungan penerangan berkenaan dengan ayat 49 insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Da'i Fahmi kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita masih rasa belum habis kupas ataupun belum kenyang lagi. Betul. Belum kenyang lagi dengan ayat 49 hidangan pertama. Allah berfirman, wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum. Saya dah beritahu bahawa kenapa Allah sebut finnar terus, tak bagi tahu siapa mereka. Jadi mereka itu ahli neraka. Li khazanah, perkataan khazanah telah pun saya jelaskan dalam Al-Quran, bila guna perkataan khazanah itu membawa maksud penjaga neraka. Barangkali kita juga ingat dalam surah Al-Mulk, kita biasa baca ayat ke-8 dan 9. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin mubin. Surah Al-Mulk ayat 8 dan 9. Allah beritahu setiap kali dihumban kelompok-kelompok manusia masuk dalam neraka, kullama ulqiya fiha faujun. Fauj adalah batch. Batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Dia masuk batch satu batch. Bila masuk tu, faujun sa'alahum khazanatuha. Bila masuk, penjaga neraka ni tanya. Barangkali penjaga neraka ni nak tahu, kenapa kau ramai sangat masuk neraka? Adakah disebabkan kamu ni memang tak ada rasul yang diutus? Kalau tak ada rasul yang diutus, tak ada nabi yang diutus, mereka ni masuk dalam ahli fitrah. Betul. Ahli fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ataupun kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Fitrah ini adalah Allah beritahu dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, tidak akan menyeksa satu-satu kaum yang tidak pernah datang kepada mereka rasul, tidak pernah datang kepada mereka nabi. Ya, dia tak ada siaran TV3, dia tak ada Tanyalah Ustaz, dia tak tengok program-program agama, tak ada. Memang terputus langsung, tak sampai. Jadi orang begini digelar sebagai ahlul fitrah. Kalau dia ahlul fitrah, dia selamatlah. Dia tidak akan diseksa. Sebab Allah Ta'ala beritahu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan seksa sama di dunia maupun di akhirat. Mereka digelar sebagai ahlul fitrah. Tapi yang malaikat tanya ni, malaikat, takkan tak ada, engkau ni bukan ahli fitrah. Tak ada rasul datang ke? Li khazanati jahannam. Sebab itu kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum rusulukum. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kamu? Kau tak belajar ke? Macam 5 tahun belajar SPM, dapat ialah gagal tu, lulus gagal ni, kita kata keputusan terakhir. Tetapi bila gagal, subjek katakan kita ni orang Malaysia, daripada lahir sampai kita nak mengembus napas yang terakhir, kita cakap bahasa Melayu, tiba-tiba BM kita dapat E, D, G ada ke? Tak ada. So kita kata, tak belajar ke? Kalau subjek lain mungkin complicated, tapi benda yang basic, benda yang kita bercakap, tak belajar ke? Tak datang ke? Ataupun gagal itu, memang tak ada cikgu Tak ada cikgu ajar ke? Tak pergi sekolah ke? No school. Jadi, ini yang pertanyaan untuk mengingatkan balik manusia bahawa adanya proses pentarbiahan itu berlaku. Ud'u rabbakum. Cuba perhatikan perkataan ud'u rabbakum. Li khazanati jahannama ud'u rabbakum. Maksudnya, bila dia dalam neraka, dia minta syafaat pula daripada khazanah, penjaga neraka ni.
Tadi pemimpin-pemimpin yang dah takabur tadi dah masuk neraka, hopeless sebab dia nak bagi tahu, aku dengan kau brother nasib sama. Nasib sama. You don't blame me, I will not blame you. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Kan? Macam mana manusia kalau nak salahkan iblis, syaitan dekat akhirat, tak boleh dah. Tak boleh. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bila manusia marah ni, Tuhan ni, syaitan ni masalah ni, iblis ni pasal saya jadi jahat macam ni. Iblis kata, tolong. Kejap. You don't blame me. I'm not going to blame you. Dan kau tahu aku ni lama kufur kepada Tuhan, kenapa pula kau nak salahkan aku? Betul. Itu iblis cakap. Sama juga dalam keadaan-keadaan yang lain. Kita tidak boleh dah di situ menyalahkan orang lain. Jadi bila pemimpin tadi tu tak boleh nak tolong, dia tengok, kalau macam ni boleh minta tolong malaikat lah penjaga neraka ni. Dia kata, li khazanati jahannam ud'u rabbakum. Boleh tak engkau orang ni nampak baik-baik ni? Tolong minta dengan Tuhan kau. Dia nak pakai apa? Pakai kabel lah. Pakai kabel lah. Di istilah dia pakai kabel. Boleh tak tolong minta? Ud'u rabbakum. Bahasa tu masih lagi tak cantik bagi saya. Kalau inilah uslub bahasa yang digunakan, ud'u rabbakum, minta dengan Tuhan engkau. Atau minta dengan Tuhan kalian. Kan Tuhan engkau juga. Dia bila Fir'aun dan juga Bani Israel bila beritahu pada Nabi Musa alaihi salam, "Hey Musa, Allah beritahu pada Nabi Musa pergi perang di Palestin supaya dapat kalahkan kaum Jabbarin, kaum yang gagah dalam Palestin itu, dalam Baitul Maqdis, supaya Bani Israel ni pergi serang mereka, kalahkan mereka, ambil alih." Jadi Nabi Musa beritahu, jom kita pergi perang, kita ambil Baitul Maqdis sebab bumi itu dijanjikan oleh Allah kepada kita, jom. Pada masa itu Bani Israel kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, engkau pergi dengan Tuhan engkau berperang, kami nak duduk sini. Tuhan engkau, dia quite painful word. Bagi saya dia cukup menyakitkan. Dia kata, Daim Fahmi, jom kita doa. Ustaz doa dengan Ustaz lah, doa kat Tuhan Ustaz. Minta lah dengan Tuhan kau. Minta dengan Tuhan kau. Perkataan tu kasar. Betul. Sebab macam kita ni tak ada kena-mengena dengan Tuhan tu. Ud'u rabbakum, minta dengan Tuhan kau. Perkataan Rabb ini, Allah selalu gunakan perkataan Rabb untuk mentarbiah manusia. Daripada Rabb, hasilnya perkataan tarbiyah. Kita kata kita hendaklah tarbiyah itu, kita hendak tarbiyah anak-anak kita. Perkataan tarbiyah itu asal perkataan Rabb. Sebab itu setiap kali kita jumpa perkataan tarbiyah, kita mesti ingat ada perkara yang Tuhan nak didik kita. Ada Tuhan nak didik kita. Kita bila telah diletakkan dalam liang lahat, kita sudah di kampus, tanah sudah ditutup, lepas tu ada orang imam akan siapa-siapa baca talqin. Betul kan? Talqin akan datang kepada kamu, dua malaikat akan bertanya soalan. Jadi itu semua kita mesti tahu bahawa yang ada itu, kita akan berhadapan dengan Tuhan kita. Permintaan mereka tak banyak. Yukhaffif anna yawman minal adab. Minta kurang satu hari je. Dalam beribu hari dia tahu dia akan lalui. Just one day. Nak berehat supaya tidak diseksa. Allah. Tidak dikabulkan. Masya Allah. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Indahnya apabila diri dihiasi agama yang mulia. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu
jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 49 hinggalah ke 51. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, segarkan mata. Kita nak menuntut ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jangan lupa untuk sediakan buku nota dan juga pen dan juga pensel. Sama-sama kita baca, kita catat, kita amalkan dan hayati setiap bait-bait Al-Quran yang akan disampaikan dan dikupas oleh ustaz kita, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, insya-Allah. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak terus kepada soalan, raikan soalan daripada penonton kita di Facebook daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya pada ayat yang ke-49. Mengapakah penghuni neraka hanya meminta 1 hari sahaja diringankan azab? Mengapa mereka tidak minta dikeluarkan terus dari neraka di dalam ayat ini? Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak di atas persoalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Intan Zurina. Kenapa dia minta 1 hari aja? Tak minta terus keluar. Yang minta terus keluar pun ada juga. Masya-Allah. Ada dalam ayat-ayat lain, ada juga yang minta terus keluar, meraung minta keluar. Allah. Tapi tidak dipedulikan, tidak dilayan. Barangkali ahli neraka ni lihat bagaimana dialog-dialog yang berlaku dalam neraka. Ini one of the dialog. Maksudnya mungkin juga ada yang minta dikeluarkan terus daripada api neraka, dikeluarkan terus. Tidak dapat layanan. Dan mereka ini kumpulan yang mendapat siksaan seperti mana orang lain, direct, berterusan. Cuma timbul untuk try and error. Kalaulah Tuhan itu boleh meringankan 1 hari sahaja daripada azab. Yukhaffif anna adzaban, yukhaffif anna yawman minal azab. 1 hari. Ayat sebelum ini, kita tahu ayat 47, kan bila mereka sebut, fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Jadi bila ahli neraka ni, bila masuk neraka bersama pembesar-pembesar ataupun kumpulan-kumpulan mereka masuk neraka, jadi mereka bertanya, iaitu du'afa, golongan yang lemah ni bertanya, takkan banyak sangat kami nak tanggung? Disebabkan kau masuk neraka, kau ambil sikit boleh tak? Nak divertkan separuh, sikit bagi. Kita tak boleh juga. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala qad hakama bainal ibad. Dia tidak boleh pada hari itu saya salahkan Daim Fahmi salahkan saya, tak boleh. Every single of you have to responsible. What have been you done? Setiap seorang itu perlu bertanggungjawab apa yang telah dikerjakan di atas permukaan bumi. Saya tidak boleh salahkan siapa-siapa pun. Sebab hari itu bukan hari menyalahkan orang, tetapi hari menyalahkan diri sendiri. So adanya orang yang berusaha nak minta keluar terus, ada juga yang melihat bahawa keluar terus ni mungkin tak dapat kot. Dapat minta 1 hari pun, jadilah. Jadilah kan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka walaupun 1 hari, azaban yauman minal azab. Dia hari-hari yang ulama sebut dalam seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Fakhruddin Ar-Razi, oleh tokoh-tokoh tafsir. Hari ini saya mula-mula keliru juga. Saya fikir hari yang macam mana? Kalau hari di akhirat, dia calculation dia Daim Fahmi. Hari di akhirat dan hari di bumi tak sama. Tak sama sebab yaumun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalaulah dekat akhirat tu 1 hari, di bumi 1 tahun. Masya-Allah. Tak sama. Calculation dia tak sama. Yaumun 'inda rabbika ka'alfa sanatin mimma ta'uddun. 1 hari dekat akhirat adalah umpama 1000 tahun di dunia. Tapi mereka bukan minta 1 hari dekat akhirat. Bukan 1 hari akhirat punya kira-kira. 1 hari bumi punya kira-kira. Allah. Kecil lah. Kecil ya. Betul kan? Betul. Kalau kita divertkan 24 jam tu, 24 tu kita bahagikan kepada 1000 tahun. Berapa saat aja dapat? Banyak, 0.0. Sikit. Sangat sikit. Jadi maksudnya 1 hari yang dimaksudkan bumi punya masa tu adalah beberapa saat saja. Betul. Bukan 1 hari 24 jam tu, tidak. Dia hanyalah saat. Sebab kita kena tengok
1,000 tahun dekat akhirat. Satu hari kat dunia ni adalah 1,000 tahun dekat akhirat. Kita kena kali, kita kena bagi. Berapa kita dapat, itulah satu hari dekat akhirat. Dia tidak boleh bawa satu hari dunia 24 jam tu pergi situ. Sebab hukum sudah berbeza. Sebab itu semua ni kalau kita calculate, kita baca, kita tengok, tak berbaloi. Tidak berbaloi untuk menghumban diri ke dalam api neraka. Sedangkan kita tahu, kita sudah ada kemampuan untuk berfikir secara matang, untuk membuat suatu keputusan secara tuntas dengan akal fikiran, dengan panduan-panduan wahyu yang ada. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya Allah, sihat ya Puan Norini ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi soalannya apa Puan Norini? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Puan. Saya nak cuba baca dan minta Datuk komen lah. Boleh. Okey. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina fin-nari وقال الذين في النار خزنة Astaghfirullahaladzim. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب صدق الله العظيم. Dan akhiri dengan pantun dua rangkap. Ada pantun. Senyum sendiri nampak gigi, ada rezeki kita ke udara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Norini Abdul Latif di atas bacaan tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita minta Ustaz mungkin boleh ulas sedikit bacaan daripada Puan Norini Abdul Latif tadi, insya-Allah. Silakan. Ya, Puan Norini, terima kasih banyak-banyak kerana menghubungi kita dan membaca ayat-ayat al-suci Al-Quran. Walaupun satu ayat saja, tapi ialah memberi peluang dan juga memberi kita suatu bacaan yang untuk sama-sama kita perbaiki. Jadi macam Puan baca tadi, mungkin dia perkataan dia kalau kita bukan bahasa kita kan, pertama sekali bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Itu kita kena admire, kita kena tahu, kita kena akur bahawa bukan bahasa kita. Perubahan makhraj daripada satu tempat ke satu tempat. Contoh macam Puan nampak macam ada tersangkut sikit tadi kan. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Kita nak baca li khazanati fin nari li khazanati. Nari ri, minta dengan izin, ri dekat bibir kita kan, dekat lidah kita ni hujung, ri. Li kena pergi tengah sikit. Makhraj tu berpindah daripada pangkal pergi ke tengah lidah, pergi ke tengah mulut. Jauh tu. Jadi bila kita nak sebut tu, kalau kita mata kita tak cekap, akal kita tak cepat nak mengeja, nak baca tak bersiap tu, dia akan tergelecek. Betul. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Bagi tadi sepanjang saya perjalanan saya ulang-ulang ayat ni banyak kali dalam kereta supaya saya tak silap baca. Tapi silap juga tadi. Saya pun ada sedikit terganggu. Jadi Puan pastikan latih lagi khazanah, kha itu tebalkan sikit lagi, jahannam, ud'u rabbakum. Yang lain semua alhamdulillah bacaan baik. Semoga Puan terus istiqomah dengan Al-Quran. Semoga kami dapat menumpang syafaat Al-Quran bersama-sama, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik Ustaz. Beruntung Puan Norini Abdul Latif dapat komen direct daripada Ustaz kita, salah seorang Qori Malaysia. Masya-Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika.
kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terus dengan menjawab persoalan-persoalan daripada para penonton kita berkenaan dengan topik tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 49 hinggalah ke-51 yang bakal dijawab dan dikupas serta dihuraikan oleh panel kita Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, insya-Allah. Jadi kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Daripada Mazni Hasan, pada ayat yang ke-49, bukankah ada hadis Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya azab kubur akan diangkat dari orang yang meninggal selama bulan Ramadan? Hadis riwayat Al-Qurtubi. Soalan saya, bukankah sebulan itu sudah cukup bagi manusia yang menerima azab kubur supaya direhatkan dari terkena azab, dan kenapa perlu lagi memohon satu hari daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih kepada saudari Mazni Hasan di atas persoalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Puan Mazni Hasan atas soalan yang sangat baik. Memang betul ada di sana hadis riwayat Qurtubi. Inna adabal qabri yurfa'u 'anil mauta fi syahri Ramadan. Sesungguhnya azab kubur itu diangkat daripada penghuni kubur itu yang meninggal tu pada bulan Ramadan. Hadis ini telah dibahaskan oleh para sarjana Islam, termasuklah ahli-ahli hadis yang terkemuka, sehingga mereka mendapati hadis ini sanadnya adalah dhaif, lemah ya. Hadisnya sanadnya dhaif, lemah, dan tidak ada hadis lain yang menyokong bagi hadis ini untuk diangkat sebagai satu hadis yang boleh dipegang dan dipegang untuk meyakini bahawa azab kubur diangkat di bulan Ramadan. Saya boleh terima sekiranya diringankan kepada kumpulan manusia yang beriman ataupun ada kesalahan-kesalahan kecil, mungkin mereka diangkat. Tapi yang ayat ini dia merujuk direct kepada mereka yang kufur. Kalau tadi itu bukan kepada yang kufur. Orang yang kufur, orang yang meninggal dalam kekufuran, dalam kemurkaan Allah, mereka sama sekali tidak akan dapat apa-apa benefit. Sebab pertama ayat tadi, keduanya kalau hadis ini dijadikan sebagai satu hadis untuk merujuk kepada Allah, dia minta satu hari, sedangkan ada hadis sebut 1 bulan. Kan ada. Mungkin 1 bulan ni lebih, kalau nak lihat dari sudut ialah dhaif pun kot nak lihat ada some motivation kepada golongan yang beriman saja, kepada mereka yang bergelar Islam. Mungkin ada salah silap, ada dosa-dosa kecil dalam kehidupan mereka, tapi tidak sama sekali untuk yang mati dalam kekufuran, syirikkan Allah. Tak kiralah bulan Ramadan ke bulan apa sekalipun, mereka akan menerima siksaan sampailah hari kiamat, diputuskan balasan bagi mereka. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak sambung lagi, raikan lagi soalan daripada penonton kita. Daripada, maafkan. Baik Ustaz, sebelum kita ada masalah teknikal sikit dalam nak revealkan soalan. Jadi Ustaz, saya ada soalan kepada Ustaz. Tadi Ustaz baca dengan taranum sikah. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit kenapa Ustaz pilih taranum sikah untuk baca ayat ini? Ya. Dia lagu ini perlu dijodohkan dengan ayat secara jodoh yang tepat. Teli je lah. Teli. Teli. Maksudnya biar ayat itu bila dibaca dengan alunan tertentu memberi kesan kepada si pendengar dengan alunan dan juga konten ayat tu. Macam ayat neraka ni tak sesuai pula baca lagu Nahwan. Lagu Nahwan ni lagu yang agak lembut, riang. Lagu dia agak riang kan. Contoh,
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. Dia nampak riang. Kalau lagu Sobah, semalam saya baca lagu Sobah. Sobah ni dia mendayu. Sama juga lagu Syika. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Dia macam mendayu dan menggambarkan perasaan. Dia akan lebih rasa insaf kalau orang dengar. Kalau dibaca dengan selain daripada itu, dia boleh juga 3 lagu boleh masuk lah. Lagu Sika, lagu Sobah, lagu Hijaz. 3 lagu boleh masuk. Kalau masuk lagu tadi lagu Sika kan, lagu Sobah semalam kita dengar dah. Kalau masuk lagu Hijaz, Macam mana Ustaz? kalau lagu Hijaz dia lagi berat, dia masuk وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ. Kan dia maksudnya dia beritahu dengan penuh tegas. Ada Dia juga ketegasan. memberitahu satu keadaan. Dia lagu Hijaz ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azan subuh sesuai lah. Kan? Kalau azan subuh dia baca lagu kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu zuhur sesuai. So dengan keheningan pagi, dengan cuaca, jadi bagi orang bangun daripada tidur. Masya Allah. Jadi sebab itu dia irama maqam lagu ni atau taranum dia mesti sesuai dengan ayat. Sebab itu bila dalam bilik penghakiman tilawah, sama ada peringkat negeri, daerah ataupun di peringkat antarabangsa, kebangsaan, salah satu elemen yang akan diberi perhatian oleh jemaah barisan hakim adalah sejauh mana qari itu boleh menyesuaikan ayat dengan lagu. Itu akan dapat keistimewaan. Akan dapat keistimewaan. Mereka nampak qari ini dia faham. Ayat ini sesuai dengan lagu ni. Kesesuaian tu lah. Dicontohkan lagu tu dengan maksud ayat tu. Betul. Masya Allah, terbaik Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Yat sini Nurhayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Baik, apa khabar Kak Yat? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Da'i. Alhamdulillah. Apa soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kak Yat. Kak Yat nak tanya Ustaz tentang kita faham dosa ni ada balasan yang tertentu. Jadi Kak Yat nak tanya, adakah siksaan juga melalui bilangan hari-hari yang tertentu? Dan bagaimana kita nak menjawab pada soalan yang kadang kita kata tentang perbezaan hari dunia dan akhirat. Kadang orang tanya di mana adilnya Allah. Dan lagi satu Kak Yat tanya, kan Kak Yat pernah dengar cerita tentang seseorang itu dikeluarkan daripada api neraka hanya kerana dia ada sebutir zarah iman dalam hati dia. Jadi adakah dengan meminta ampun itu dan mengingat Allah tu, adakah itu tandanya masih ada iman Ustaz? Lagi satu Kak Yat nak minta Ustaz kongsi sikit tentang hukum tajwid ikhlab Ustaz. Kak Yat belajar dulu kadang kita kata mulut kita tu kita tutup hanya untuk sehelai kertas ataupun sebilah jarum. Jadi banyak pendapat yang Kak Yat dengar, ada yang kata tak apa. Jadi Kak Yat nak tanya pendapat Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurhayati Ismail di atas persoalan tersebut ataupun Kak Yat lah. Ya, Kak Yat. Saya serahkan kepada Ustaz insya-Allah. Banyak soalan Kak Yat tanya. Saya pula tertinggal pen dalam kereta tadi. Tak apa, saya tapi itulah, itu penting saya punya co-pilot. Co-pilot saya akan salin soalan. Kak, pertama sekali berkaitan dengan mereka yang ada iman sebesar zarah. Iman sebesar zarah, iman yang setipis kulit bawang. Mereka akan diselamatkan daripada seksaan api neraka. Maksudnya mereka tidak akan kekal dalam api neraka. Boleh juga Kak Yat, kita faham begini. Adakah segala macam kejahatan dilakukan oleh manusia disebabkan tak ada iman sebesar zarah?
Barangkali ada. Tetapi kemana pergi iman pada ketika itu? Nabi sebut la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Jadi Nabi SAW beritahu tidak apa? Tidak akan berzina seseorang itu kalau ada iman. Tidak akan mencuri seseorang itu kalau ada iman. Tidak akan berdusta seseorang itu kalau ada iman. Jadi nampak gayanya iman itu sudah diangkat daripada hati perut manusia. Sekiranya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, pasti akan ada pertimbangan. Sebab itu diberikan dalam bentuk motivasi, manusia masih lagi boleh mengharap supaya Tuhan keluarkan mereka daripada seksaan api neraka. Cerita keluar daripada seksaan api neraka bukan satu dua cerita, banyak kisah dan banyak ayat yang ditafsirkan. Contohnya bila seseorang itu masuk dalam neraka. Dan fahami bila masuk dalam neraka, kat dunia ni kita ada ramai kawan. Kan? Kawan dengan Farid Rawi, kawan dengan Tuan Haji Nur Sulaiman, ramai kawan. Ramai kawan-kawan kita, Fidaus. Ni ramai kawan kita, selalu lepak, kita jumpa. Kita memang selalu hang out kan. Kalau bola kita lepak tengok sama kan. Kalau ada masa hujung minggu kita akan pergi berkelah sama. Very close friend. Masuk syurga ni, bila masuk dekat akhirat, bila masuk syurga, rupanya kita seorang masuk, kawan dua orang ni tak lepas. Cari lah. Mana ni? Kawan-kawan tak ada. La sadiqin hamim kan. Dia bila tanya, mana kawan-kawan saya ni kat dunia kan saya ada kawan. Apa syurga tak ada kawan? Mana boleh live macam ni kan? Kena ada kawan. Jadi timbullah perbicaraan ataupun terkeluar daripada mulut si ahli syurga ini. Kata, wahai Tuhan, syurga ini tidak sempurna tanpa sahabat-sahabat saya. I don't feel that happy because where is my friends? Where is my colleague? Mana kawan-kawan saya? Jadi syurga ini rasa saya tak dapat nak enjoy syurga ni sebab kawan-kawan saya tak ada. Itu saja sudah cukup untuk keluarkan kawan-kawan daripada neraka. Allah. Itu saja sudah cukup. Sudah cukup. Tapi you must make sure seorang masuk syurga lah. Sebab itu kawan-kawan kata, weh Ustaz, kalau Ustaz masuk syurga, Ustaz carilah saya. Saya ramai dah pesan macam tu. Betul. Kan? Nanti kalau panggil bagi senarai ada 350 orang. Takkan 350 orang kawan awak kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang. Sebab itu kalau kita tak dapat jadi orang baik-baik ni, maksudnya sangat baik, kita berkawan dengan orang baik. Itu di antaranya Kak Ayat maksudnya ada peluang boleh kita keluar daripada api neraka. Sekiranya ada keimanan dalam diri seseorang. Apa lagi soalan berikutnya? Berkenaan dengan bacaan iqlab, Ustaz. Bacaan iqlab ni ada dua dia ikut tok guru Kak Ayat tok guru. Saya minta izin penerbit dan juga untuk tunjuk bibir ni. Ada dua mazhab. Mazhab pertama yang macam Kak Ayat sebutlah, dia boleh letak selai kertas. Selai kertas kan. Ada juga kata boleh letak sebiji padi. Tapi saya terkejut juga Kak Ayat kata letak satu batang jarum. Dan kalau iqlab termasuk dalam, dah kena bawa pergi ke hospital pula, kena keluarkan jarum. Jangan praktis pakai jarum Kak Ayat. Pakai kertas pun tak apa. Ini mazhab yang pertama. Dia bila sebut iqlab tu, dia ada buka sikit. Boleh letak selai kertas. Kita agak-agak lah. Tak payahlah setiap kali tengok ada iqlab, kita kena pegang kertas letak kat bibir. Tak. Maksudnya kita boleh agak. Maksudnya ada ruang angin boleh keluar. Nampak sikit. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua, tutup terus. Tutup tak rapat. Tutup tak rapat. Dia tak tekan. Dia bukan mim. Dia mim. Dia ringan tapi tutup rapat. Itu dua-dua mazhab boleh. Jangan pula yang buka sikit, ada boleh tak kertas angin keluar, menyalahkan yang tutup. Yang tutup pula jangan menyalahkan yang ada buka sikit. Dua-dua mazhab tu valid. Kadang kita ikut tok guru kan. Guru, tak ada, salah ni Ustaz. Kak Jah salah ni Kak Jah. Kak Ayat kata Kak Jah. Kak Jah salah ni Kak Jah, kena buka sikit. Kak Jah pula kata saya belajar dengan Ustaz Farid Rawi tak ditutup. Dah bertelagah pula. Jadi senangnya dua-dua betul. Yang tak betul yang tak baca Quran. Allahuakbar, betul. Yang tak betul tu yang tak baca Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak labuhkan tirai di TV3 tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi 30 minit lagi di TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi kita di dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi dengan 30 minit di siaran TV9. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali kita di dalam tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 49 hingga ke ayat yang 51 yang akan dikupas oleh Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. InsyaAllah, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan penonton daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh, Sekudai Johor. Masya Allah. Apa khabar Haji Tukinon? Alhamdulillah baik. Dapat panggil ni baiklah begini. Alhamdulillah. Jadi soalannya apa Haji Tukinon? Okey, Ustaz Dr. Rabi dan Fahmi. Ya, betul. Persoalannya inilah. Malaikat, Tuhan dah hantar malaikat ke dunia atau ke ini supaya maknanya orang kafir ni insan dan sadar. Tapi dia buat sombong. Jadi sekarang dia dah masuk tempat yang panas. Tempat neraka lah. Dia minta pula tolong dengan malaikat. Habis malaikat jawab, kau buatlah sendiri. Kau dulu aku kasih perangan, kau buat dia lagi buat sombong. Jadi macam mana ya Ustaz? Jadi kata si malaikat, kau minta lah sendiri dengan Tuhan. Agaknya kalau dia minta tu Allah Ta'ala bagi ke tidak? Sebab dia ni sombong. Tak nak dengar cakap. Tak nak dengar kata-kata yang telah dihantar oleh pesuruh dia malaikat. Itu saya soalannya saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Baik Ustaz, saya persilakan pada Ustaz untuk kupas. Ya, terima kasih Tuan Haji Tukinon. Dah masuk dalam neraka, merayu. Sebab ketua-ketua mereka tak boleh nak tolong dah. Betul. Sekarang yang ada second hope ialah para malaikat yang menjadi khazanatul jahannam. Semalam saya dah beritahu penjaga neraka ni Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut daripada hati perut mereka rasa rahmat. Khala Allahu rahmata wal ihsana min qulubi haula minal malaikati al khazanatul jahannam. Allah cabut rahmat dan juga belas kasihan dari hati perut para malaikat yang jaga neraka ni supaya tidak berbelas kasihan, tidak melayan permintaan-permintaan mereka. Ya, orang tengah dalam keadaan kesusahan, mesti dia cuba cari talian hayat. Betul. Siapa boleh tolong? Malaikat tolonglah minta. Malaikat tak boleh masuk campur. Malaikat tidak boleh minta untuk mereka. Walaupun dalam banyak keadaan, masih hidup kita ni Haji Tukinon, malaikat sentiasa memohon untuk kita tau. Contoh, bila saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri saya keampunan dan para malaikat juga akan mengaminkan keampunan tersebut. Bila berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat ke atas kita, para malaikat akan mohon keampunan ke atas kita. Ibu ayah dan para penonton, bila sepanjang kuliah kita pada hari ini dalam program Tanyalah Ustaz, kita duduk depan TV, kita pegang Quran, kita pegang pen, kita pegang kertas, kita mencatat, menulis. Kita berada dalam suasana, environment menuntut ilmu. Sepanjang itulah malaikat menghamparkan sayap dan mohon keampunan. So kita dengan malaikat, masih hidup dunia, we have a very good relationship. Very good relationship. Kita baca Quran, malaikat datang, ada kalanya malaikat tolong. Jadi kita tak nampak, tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Sentiasa ada dengan kita. Sentiasa ada bersama manusia. Bila di akhirat, malaikat-malaikat ni semua tak ada. Yang ada malaikat yang jaga neraka, neraka jahanam. Sebab itu, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Alaiha malaikatun ghilaz, malaikat yang sangat keras, sangat kasar dan juga tidak melayan. Tapi try and error lah. Walaupun nampak garang kan, minta tolong juga. Dia terdesak. Tak ada siapa betul lagi. Tak? Terdesak kan. Kita kat dunia ni pun, garang, muka garang, takkan minta tolong dia. Tak ada tak ada jalan lain dah, babe. Kita kena jumpa juga minta tolong. Itu yang dia pergi juga minta tolong. Apa malaikat-malaikat tu jawab? Suruh mereka bertanggungjawab sendiri. Jadi, ada permintaan, ada permohonan, tetapi permintaan-permohonan itu tidak dilayan oleh para malaikat. Sebab malaikat kata, kau minta sendiri. Allah.
Kau minta sendiri kalau kau boleh lepas. Kau nak suruh jangan campurkan aku dengan apa yang kau buat ini. Masya Allah, itulah menyesal tiada guna dah. Masa tu lah. Dah masuk neraka dah, tak ada istilah menyesal dah. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada... Ada satu ayat lagi, sorry Fahmi. Okey, baik. Bila Haji Tokinun tanya tadi soalan, saya teringat trigger satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Ayat, tak silap ayat 108 begitu. Ini ayat 108, surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, وَقَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ وَقَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada dalam neraka jahanam ni, bila masing-masing nak cakap, oh tolonglah aku, tolong, masih menjerit-jerit minta tolong ni, Allah kata diam. Allah. Diam. Stop it. Shut up. Qala khsa'u fiha. Jangan bercakap. Kan? Kerana kamu ditimpa dalam keadaan sekarang ini, diamlah kamu dengan kehinaan dalam neraka dan jangan kamu berkata-kata. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Haji Tokinun. Allah Subhanahu, minta maaf saya. Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan ahli neraka bercakap. Dia bercakap, Tuhan kata suruh diam. Kita baru nak cakap, diam. Macam mana agaknya perasaan kan? Bagaimana agaknya? Jadi semua ni digambarkan supaya janganlah bawa keadaan kita duduk di tempat sini. Itu je yang kita nak. Supaya kita tidak ada dalam situasi ini nanti. Betul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Facebook, insya-Allah. Baik, soalannya daripada Rahimah Saud. Dalam ayat yang ke-50, malaikat berkata, berdoalah kamu sendiri, doa orang-orang kafir sia-sia belaka. Soalan saya, adakah sama doa orang-orang kafir di atas dunia dengan doa mereka di neraka, iaitu sia-sia belaka? Terima kasih kepada Rahimah Saud di atas persoalan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Puan. Saya rasa dua situasi yang berbeza. Kalau di dunia dia nak minta untuk apa? Kalau dia berdoa. Tapi kalau di dunia mungkin dia berdoa tu untuk kepentingan-kepentingan, untuk urusan-urusan tertentu. Tapi bila dekat neraka, totally tak different. Situasi dia, environment berubah. Bila dia di neraka, yang dia mengharapkan dia boleh keluar daripada neraka. Itu aja. So, dia berbeza tu. Adakah sama? Pasti tak sama. Sebab neraka situasinya sedang dibakar. Yang jadi bahan pembakar itu pula yang memperhangatkan lagi api neraka itu ialah daripada sembahan-sembahan mereka. Apa yang mereka sembah? Kalau mereka sembah batu, batu itulah akan dihimpun dalam tu, akan memperhangatkan lagi api neraka. Dan juga bila orang kafir ramai sangat di dalam itu, yang tidak beriman, yang engkar, yang lawan Nabi, lawan Al-Quran, bila himpun dalam neraka, dia juga akan menjadi menyemarakkan lagi api neraka. Jadi maksudnya doa orang kafir di atas dunia dan doa mereka di akhirat tidak sama. Kalau di dunia, apa saja mereka doa tidak dikabul oleh Tuhan sebab selagi mana you tak beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seseorang itu beriman ataupun tidak. Sebab dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau saya pernah sebut Cat Steven dulu, Yusuf Islam. Bila dia masuk Islam, setelah dia melalui satu insiden, bila dia sedang mandi di laut, satu ombak datang tarik dia masuk laut. Dia sebut simple aja, if you save me now, I will not forget you forever. Dia yakin bahawa ada di sana satu kuasa boleh selamatkan dia. If you save me now, kalau awak selamatkan aku sekarang, aku takkan lupa kau untuk selama-lamanya. Bila disebut macam tu, Tuhan yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala, campak dia keluar ke tepi pantai. Dia macam ada satu ombak, tolak dia keluar balik. Tercampak, tersadai, kan? Terdampar di tepi pantai. Baru dia mula mencari Tuhan yang sebenarnya. Yang secocok dengan fitrah, yang selari dengan akal dan make sense lah kata orang. Sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dunia. Di dunia. Begitulah keadaannya Puan yang saya kasih sekalian, Puan yang saya kasih. Maksudnya doa mereka di dunia dan doa mereka di akhirat. Kalau mereka beriman, kalau mereka tak beriman, permintaan mereka di dunia tidak dikabulkan. Dia akan jadi macam Fata Morgana. Dia berangan-angan saja lebih. Sebab dia meminta dengan siapa? Syarat nak kabul doa, nak minta, boleh dapat, mesti beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mesti tahu, mesti ada God conscious. Saya sebut semalam, God conscious dhamirun aiqadatu khasyatullah. Dia mesti ada satu fitrah naluri yang disedarkan adanya Tuhan. Tuhan yang mana satu? Dia kena cari, kena betul, kena tepat. Adapun permintaan neraka tak sama. Allah Akbar. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani Musin daripada Banting. Masya-Allah. Ya, soalannya apa? Assalamualaikum Datuk Farid Rawi dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini tadi tentang dosa pahala lah. Seseorang yang banyak dosa besar, tapi dia dah bertaubat, dia tidak akan melakukannya lagi, dan dia dah jadi hamba Allah yang terbaik. Dia dah jadi orang yang beriman, dah tidak melakukannya lagi, dah menyesali segala apa yang dia lakukan dulu, dan dia dah taubat nasuha dah. Apakah dia bila di akhirat nanti dia akan merasai masuk neraka juga ke Ustaz? Dan apakah dia jadi orang terbaik itu ada surganya sikit saja ke Ustaz? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani di atas persoalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Puan Siti Rohani, Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengampun, maha mengasihani. Allah boleh mengampunkan siapa-siapa yang dia mahu, dan Allah juga boleh tidak mengampunkan siapa-siapa yang dia mahu. Yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Allah akan mengazab siapa yang Allah mahu, Allah boleh mengampunkan siapa yang Allah mahu. Tapi yang pastinya innahu kana ghaffara, ghafurur rahim. Tuhan yang sangat pengampun. Menantikan doa-doa, lafaz-lafaz penyesalan. Allah menantikan lafaz-lafaz penyesalan, lafaz-lafaz taubat, tangisan air mata. Allah menantikan, Allah suka. Di situ Allah akan sajikan, Allah akan berikan keampunan. Bila Tuhan ampunkan dosa kita di dunia, maka kita akan dapat lihat tanda dosa kita diampun, ada perubahan. Perubahan dalam kehidupan. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin betul kehidupan dia. Alignment dan balancing dia dalam mematuhi ajaran agama itu nampak lebih dominasi. Itu antara tanda-tanda dia jadi positif. Betul. Dia jadi nampak cantik. Jadi ada kabulnya doa, kabulnya taubat, ada perubahan. Ada perubahan. Kalau sudah ada keampunan, dia ke akhirat tidak diseksa lagi sebab sudah diberi keampunan. Allah ni Tuhan yang innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak pernah memungkiri janji. Kalau Allah dah beri keampunan, tidak perlu lagi dia dihumban dalam api neraka. Jadi keampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan ayat-ayat hadis-hadis mengenai kehebatan keampunan Allah sangat luas. Saya nak bagi satu cerita je. Saya nak bagi satu analogi. Simple aja, tapi jangan ke mana. Lepas ni kita akan bagi contoh. Masya-Allah. Ustaz tahu je Ustaz. Tahu. Boleh agak cara jeling tu kita nampak tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak tahu apa jawapan dia. Kita kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Adalah mutiara di dalam hati manusia. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, insya-Allah pada hari ini kita tak nak buang masa lagi. Kita nak terus kepada persoalan daripada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Datuk Datuk, kita dah ada pada awal sampai dah penghujung sekarang ni. Soalan saya begini Datuk, kadang-kadang kita ni manusia biasa, sering lalai. Kita diberikan Rasul, kita diberikan kitab Al-Quran dan juga Al-Hadis, tapi kita ni kadang-kadang lalai. Contohnya saya sendirilah tuan ni Datuk.
apabila kita dibacakan, kita ingatlah lepas pada itu tak ada Datuk masuk keluar telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Kadang-kadang dia tak masuk langsung Datuk. Dia mantul balik semula. Jadi soalan saya, apakah kita ini tergolong dalam golongan yang dikatakan golongan pengikut-pengikut Firaun ke, ataupun kita ni seorang ahli neraka ke Datuk macam ini? Kerana apa? Kita ni sering sangat lalai. Sering kadang-kadang turun masjid tu, keluar dekat tangga tu, dah isu lain dah, dalam tadi okeylah. Bila keluar je isu semasa lah, itulah inilah, orang tu tak kena, orang ni tak betul. Jadi itu yang masalahnya Datuk. Jadi apakah kita ni tergolong dalam orang-orang yang dikatakan pengikut Firaun ke, ataupun kita ni sendiri sebagai ahli neraka ke Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Omar Abdul Majid, salah seorang pemanggil tetap juga di dalam rancangan kita, iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Saya serahkan kepada Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Haji Omar di atas soalan tadi. Betul. Dia punya keyword dia Tuan Haji ialah lalai. Manusia ni lalai. Kalau tidak diingatkan, dia akan terus lalai. Anak kita lambat solat, kita ingatkan supaya tak lalai. Sahabat-sahabat kita nampak macam liat pergi masjid, kita ingatkan supaya tak lalai. Kalau ada kawan-kawan kita nampak jauh daripada Quran, kita ingatkan supaya tak lalai. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Semoga peringatan diberikan itu bermanfaat untuk dia dan bermanfaat untuk kita. Kita tidak boleh dah Tuan Haji masing-masing kubur dia ustaz, biarlah dipikir sendiri. Tak, besok kita juga akan ditanya. Kan kawan baik, takkan kau tak cakap sepatah dua kata? Takkan kau tak sampaikan dakwah dalam bentuk yang termampu? Walaupun tak dapat dah masuk Tanyalah Ustaz, tetapi kita masih lagi boleh menggunakan motivasi yang Nabi beri. Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun sepatong pula. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Kita boleh sampaikan sepotong ayat. Jadi nasihat supaya kawan-kawan kita tidak lalai. Dan lalai inilah yang akan menjadikan kita ni jadi alpa dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ingat bahawa hidup ini tak lama, ringkas, pendek. Semua kita kena ambil peringatan. Saya ingat lagi, wahai pemuda serta pemudi, harapan bangsa, tiang negeri, jangan leka menghias diri. Amal ibadat segera dicari, kepada Allah jangan berhenti. Menjunjung titah berbuat bakti, dosa maksiat jangan campuri. Terbakar kulit dijilat api. Bila tiba ajalnya mati, kain putih pembalut badan, air mata mengalir ke pipi, tidak boleh diminta kembali. So kalau kita fahamlah bait-bait syair yang ditulis oleh almarhum Ustaz Sahar ni, saya fikir kita dapat keinsafan. Jadi kita kena ingat, tak ada siapa yang boleh tolong kita secara senang-senang, melainkan kita mesti ada alasan. Kita dapat syafaat daripada anak kita yang baik, pada anak kita yang hafal Quran, syafaat Al-Quran, syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua ni kita akan dapat. Kita akan dapat diringankan daripada azab kubur maupun di padang mahsyar kelak. Tapi mesti ada konsisten, mesti ada istiqamah dalam diri kita dalam mentaati perintah Allah. Kita sendiri tak jumpa masjid, kita sendiri tak berapa rajin sujud pada Allah, daripada mana kita nak dapat syafaat? Betul. Daripada mana kita nak dapat bantuan? Kita kena buat betulkan diri kita, barulah elemen lain akan datang sebagai pembantu. Tadi saya ada janji untuk beri analogi. Bila kata taubat, masih ada taubat ke Ustaz? Masih ada taubat ke Ustaz? Ya. Biarpun dosa itu sebesar mana, biarpun sebesar gunung meninggi, tapi keampunan Allah lebih luas daripada itu. Ingatlah bila seseorang hamba itu menyesal, mohon keampunan sepenuh hati dengan tangisan air mata, dia adalah seorang yang akan disambut taubatnya dengan begitu pantas. Contoh, ada seorang anak, ibu dengan anak dia, anak kecil. Ibu dengan anak kecil. Ibu ni, dia sibuk-sibuk buat kerja, tengok anak sedang menangis. Tiba-tiba anak dia menangis. Ibu tu akan buat apa? Dia tak akan biarkan anak itu menangis. Dia akan cepat-cepat pantas. Cepat-cepat pantas tinggalkan semua kerja, kejar kepada anak dia. Untuk sambut anak dia. Nak tahu anak dia kenapa. Ibu kan? Itu ibu. Tuan-tuan tahu tak? Allah lebih pantas daripada itu. Allah Subhanahu wa taala lebih pantas daripada si ibu yang mengejar anaknya untuk beri bantuan. Allah lagi pantas dalam menyambut, menyahut ataupun memperkenankan permohonan hamba-hambanya yang taubat sepenuh hati. Itu yang saya nak share tadi. Jangan la tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dengan rahmat, jangan putus asa daripada taubat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selagi mana ada bulan dan bintang, selagi itulah pintu taubat terbuka untuk kita semua. Masya-Allah. Baik Ustaz, kita ada soalan seterusnya Ustaz daripada Facebook kita.
daripada Kasmah binti Tajuddin. Ayat yang ke-51. Maksudnya sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Soalan saya, apakah kesamaan rasul-rasul dan orang mukmin sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka sebaris di dalam satu ayat dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong mereka? Apakah bentuk pertolongan yang dimaksudkan? Terima kasih kepada saudari Kasmah binti Tajuddin di atas persoalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Soalan saya puji soalan, semua soalan saya puji, soalan ini pun saya puji kerana ada soalan yang dalam bentuk teliti. Dia agak terperinci sikit soalan dia. Allah Subhanahu wa taala berjanji nak tolong rasul-rasul. Inna lanansuru rusulana. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah memungkir janji. Allah kata Allah pasti akan tolong. Sebab itu nabi-nabi dan rasul-rasul semua ditolong dengan dibekalkan bil bayyinat, dengan dibekalkan dengan mukjizat. Kan ayat sebelum ni ada sebut bil bayyinat, kan ada perkataan bayyinat. Kat mana Ustaz? Dekat tengok. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, ayat 50. Ada perkataan bayyinat. Bayyinat itu membawa maksud bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan dalam bentuk khawariqul adah. Pisau patutnya boleh potong, tak boleh potong. Pedang boleh potong, tak boleh potong. Api boleh membakar, tidak membakar ke atas Nabi Ibrahim AS. Laut ini kalau masuk boleh terlemas. Tapi tongkat pula pukul laut terbelah dua. Tongkat patutnya kayu je, dicampak bertukar menjadi ular. Di jari-jari keluar susu, jari keluar air. Jadi semua ini membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah. Lebih besar lagi adalah mukjizat wahyu. Supaya manusia tahu adanya di sana kebesaran kekuatan yang di Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi dan rasul. Bukan seorang dua rasul yang disakiti, tapi Allah tolong. Sebab itu saya sebut di awal tadi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun ada perancangan oleh pembesar-pembesar kota Mekah untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw liyukhrijuka aw liyaqtuluk wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Ingat ketika mereka berhimpun dalam Darun Nadwah, Parlimen Quraisy buat satu keputusan, sama ada engkau dipenjara atau engkau diusir daripada daerah atau engkau dibunuh. Ketetapan yang mereka ambil untuk bunuh. Allah Subhanahu wa taala beri mesej pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kota Mekah, berhijrah pergi ke Madinah. So nampak perjalanan itu. Dan begitu juga Allah sentiasa akan membantu orang-orang yang buat kerja-kerja Nabi, kerja-kerja dakwah. Kerja dakwah ni tuan-tuan, saya nak kita faham dalam konsep yang lebih besar lagi. Kita tidak faham dalam bentuk kerja dakwah ni mesti di masjid, mesti di surau, mesti tak. Kerja dakwah membangunkan negara juga kerja dakwah, membetulkan saluran, longkang, air, bumi, semua itu kerja dakwah. Apa saja yang bawa kepada kebaikan, dia mesti ada dakwah, ada dai dan mad'u. Dakwah kita nak bawa apa? Islam ini adalah agama yang cantik, indah. So, semua orang yang bergerak untuk menggambarkan Malaysia ini negara contoh, negara yang hebat dari pelbagai aspek, pastinya itu adalah satu dakwah kepada orang lain. Dakwah ini tak mesti bercakap. Dalam bentuk perbuatan pun, ia juga boleh menawan hati pihak lain. Jadi, today we are not talking about messenger, but we are talking about the message of the messenger. Hari ini kita tak bercakap mengenai pesuruh itu, tapi kita bercakap mengenai dakwah yang dilakukan oleh para pesuruh. Jadi, kalau Nabi-Nabi dibantu, kita pun akan dibantu tanpa dikurangkan sedikit pun. Banyak cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala protect para pendakwah, protect para ulama dalam misi mereka menjalankan kerja-kerja dakwah. Mudah-mudahan 3 ayat ini berjaya menyuntik kita semangat untuk memahami bagaimana situasi dekat akhirat. Kita tidak boleh salahkan orang lain, kita kena prepare diri kita kena betulkan diri kita dari sekarang. Kemudian kita juga harus tahu bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka untuk kita bertaubat dan banyakkan doa dan jangan tinggal buat perkara-perkara baik supaya kita dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh membacakan doa ringkas sementara kita dah nak habis ni Ustaz, masa mencemburui kita. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Ya Allah Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada hari ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Mohon limpah kurnia keampunan dan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah
wabak COVID-19 daripada permukaan bumi ini. Ya Allah, Amin. Kau berilah keselamatan, keafiatan dan kesejahteraan kepada sahabat-sahabat kami, kepada teman-teman kami. Ya Allah, Amin. ke atas negara kami. Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah kami daripada sebarang malapetaka yang tidak tertanggung. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebaik-baik kalam untuk kami baca dan juga sebaik-baik kalam untuk kami dekatkan diri kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah di atas penjelasan dan kupasan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, surah Ghafir ayat 49 hingga 51. Terima kasih juga kepada buat para penonton di atas meluangkan masa bersama dengan kita di dalam program kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk saksikan program yang sama iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada hari esok, hari Isnin jam 6.30 pagi seperti biasa pada 10 Januari 2022 dengan topiknya iaitu topik ibadah, persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat bahagian 1 yang akan dikelolakan oleh moderatornya iaitu Da'i Anas dan juga ditemani oleh panel yang hebat iaitu Ustaz Muhadir Haji Jul. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.